أحييكم بالتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأستاذنا والخصوصا إلى الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى، وللخصوصا إلى شيوخنا أبينا أبويا شيخ أحمد فهمي ذمذام أبو علي البنجاري الندوي المالكي رحمه الله تعالى، وللخصوصا إلى شيوخنا وللأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sebelum kita mulakan perbahasan dalam kitab Ayyuhal Walad, mari kita samakan selawat Nurul Mubin sebanyak 3 kali pada pagi ini insyaAllah. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد الحمد لله. Puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air mani yang tidak berarti, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh, dinamakan ia sebagai rahim ibu, dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat bertatahkan salam buat junjungan besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Malah pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun bagi menyambung kembali perbahasan kita di dalam kitab Wahai Anakku yang Tercinta, saduran daripada kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita telah sampai kepada nasihat yang ke-24 dan juga perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga telah kita perbahaskan sebahagiannya, iaitu apa yang dikerjakan oleh seorang yang diminta untuk mengerjakannya. Imam Ghazali mengatakan kerjakanlah 4 perkara.
Yang pertama iaitu engkau ukur pergaulanmu dengan Tuhanmu. Bagaimana kita punya pergaulan dengan Tuhan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hendaklah engkau ukur kepada dirimu tatkala engkau ingin mendahulukan orang lain. Itu sebab dalam satu kaedah fiqih, apa kata dia, mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah hukumnya makruh, insya-Allah. Kerana mendahulukan diri dahulu sebelum daripada mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah. Telah kita perbahaskan. Yang ketiga pula apa dia? Bagaimana kita menjaga hati tatkala menuntut ilmu dan bagaimana kita merasa haibah ketika mana mengambil ilmu. Maka pada hari ini sambungannya pada perkara yang ketiga, iaitu ilmu yang engkau pelajari itu akan memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ni fid dharain amin Allahumma amin. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Wahai anakku yang tercinta, dengarkanlah nasihatku ini baik-baik. Dengarkanlah nasihatku ini baik-baik dan fikirkanlah isinya. Semoga engkau kelak mendapat keselamatan. Dan cubalah engkau fikirkan, seandainya engkau telah diberitahu bahawa Sultan 1 minggu lagi akan melantik engkau sebagai menteri besar, maka apakah kiranya yang engkau buat selama 1 minggu ini? Ketahuilah, sesungguhnya engkau dalam masa 1 minggu ini sudah pasti tidak akan mengerjakan sesuatu kecuali perkara yang engkau sangkakan Sultan akan melihat dan memperhatikannya. Sama ada pakaian, tubuh badan, rumah, hamparan dan seumpamanya. Maka sekarang cuba engkau fikirkan baik-baik apa yang telah aku katakan tadi, kerana engkau adalah seorang yang cepat faham dan perkataan yang sedikit sudah cukup bagi orang yang bijak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Innallaha la yanzuru ila sawarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa tubuhmu dan bukan pula pada amalanmu, tetapi dia memandang kepada hati dan niatmu. Dan jika engkau mahu mendalami hal-hal yang berkenaan dengan hati, maka hendaklah engkau merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya daripada kitab-kitab karanganku. Ilmu ini iaitu ilmu kebersihan hati, yakni tasawuf, adalah termasuk ilmu yang fardu ain, dan yang lain daripadanya adalah fardu kifayah. Kecuali sekadar engkau belajar hukum-hukum yang berkenaan dengan kesempurnaan mengerjakan kefarduan yang diwajibkan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepadamu hingga engkau menghasilkan ilmu ini. Baik, inilah nasihat dia. Apa nasihat dia? Apabila engkau belajar sesuatu ilmu atau engkau mentelaahnya, maka sayugianya bahawa ilmu yang engkau pelajari itu akan memperbaik hatimu dan membersihkan jiwamu. Itu dia tujuan mengaji. Bila seseorang mengajar ilmu, dia tujuan matlamat sebenar orang menuntut ilmu ni apa? Adalah untuk mengkoreksi, memperbetulkan diri dengan cara membersihkan hati. Ini yang semalam kita bahas, iaitu bab tahalli, iaitu bab tahalli, mengosongkan, membersihkan hati. Bukan tatkala dia mengaji ilmu, bila dia mengaji suatu ilmu yang dia nampak pada pengetahuannya adalah kekurangan dan kekhilafan orang lain. Bila dia baca kitab, orang yang begini-begini hukum, ini jiran saya punya perangai ni. Bila dia baca satu keburukan, ada ini saya punya kawannya perangai ni. Bila cerita tentang kejahilan daripada ahli ilmu, oh ini kelompok ini, kelompok itu dan sebagainya. Padahal menuntut ilmu itu ada asasnya adalah untuk memperbaiki diri. Bila dia nampak satu perkara, maka dia kata, Allah, saya punya perangai ni. Makna dia muhasabah. Muhasabah dirinya dalam menambah ilmu bagi diri dia. Itu sebab hadis Nabi SAW mengatakan, man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah baginya ilmu bertambah, wa lam yazdad huda, tetapi tidak bertambah petunjuk bagi diri dia,
lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidaklah bertambah apa-apa daripada Allah kepadanya, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak tambah pun apa-apa padanya melainkan ia semakin jauh daripada rahmat Allah. Ilmu yang datang pada dia saat ketika itu merupakan istidraj daripada Allah Ta'ala. Mana istidraj di sini? Iaitulah suatu nikmat, satu musibah yang dibaluti dengan nikmat. InsyaAllah. Nampak macam nikmat, rupanya musibah. Kita rasa kita berada dalam kedudukan yang mulia, kita rasa kita berada dalam kedudukan yang tertinggi kerana kita berada di dalam lingkungan ilmu. Oh, saya berada dalam lingkungan ilmu tak kala ni, jadi saya ni ada satu kedudukan yang mulia. Tak. Bukan seperti itu. Man tawadu'an ila Allah yarfa'ullahu darajah. Siapa yang melepaskan urusan tawaduk, iaitu mengkoreksi diri, yang kata diri dia baik, yang kata diri dia soleh, yang kata diri dia warak, dia lepaskan kepada Allah. Biar Allah lah yang menentukan. Saya adalah hamba yang salik. Apa tu salik? Yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Apa sahaja gelaran, apa sahaja apa nama kita panggil, martabat yang Allah Ta'ala kurnia tu kan biar Allah kurniakan, bukan kita yang mengatakan, oh lah ni saya dah tawaduk, lah ni saya dah ikhlas. Tak, tu serah pada Allah. Apa yang berlaku kalau seseorang tu serahkan semua urusan tu pada Allah? Yarfa'ullahu darajat, Allah tinggikan darajat dia. Apa tanda Allah Ta'ala tinggi darajat seseorang? Iaitu tatkala Allah bagi senang hati sekalian makhluk tatkala melihat dia. InsyaAllah. Kalaulah orang melihat dia dengan perasaan kebencian, orang lihat dia dengan perasaan, bukan kita kata benci tu kerana benci, tak, tapi pandangan itu tadi ada suatu yang menghalangi seseorang untuk rasa ridha terhadap seseorang, maka kita koreksi diri kita. Begitulah hal keadaan yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Apa kata dia? Seandainya engkau tidak mampu bangun di malam hari untuk mengangkat 2 rakaat di sisi Tuhanmu, maka perhatikanlah apa dosamu di siang hari. Mana suruh perhatikan diri kita. Bukan kita tak boleh bangun, kita tahu, oh ni salah aircon Ustaz, oh ni salah kipas, ini salah tilam. Tak. Perhatikan apa yang kita kerjakan pada hari itu, koreksi diri sendiri. Jadi itu sebab kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, cuba engkau fikirkan, seandainya engkau telah diberitahu oleh sultan satu minggu lagi dia akan memilih engkau sebagai menteri besar. Agaknya kalau tuanku dah kata dimaklumkan bahawa fulan bin fulan, tuan akan dipilih menjadi menteri besar dalam masa 1 minggu lagi. Apa yang kita akan kerjakan dalam 1 minggu lagi? Kita akan berusaha untuk memperbaik akhlak kita. Kita akan berusaha untuk mengelokkan tempat pandangan yang akan ditanya oleh sultan. Bagaimana keadaan rumah Datuk? Bagaimana keadaan halaman rumah Datuk? Bagaimana keadaan pakaian tubuh badan Datuk? Kita akan pergi ke butik seminggu tu, ukur baju betul-betul biar pas cantik nak hadap tuanku ni. Sampin, pending, tanjak, tengkolok, semua dia pakai, insya-Allah. Kenapa? Kerana dia sedang bersiap sedia untuk diperhatikan oleh tuanku sultan. Begitulah seorang hamba ketika ia mana mengatakan akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Mana Allah Taala, kita akan bertemu Allah Taala setiap hari. Islam ini berbeza dengan agama-agama yang lain ataupun anutan-anutan yang lain. Kita kata fahaman yang lain. Barangkali pada fahaman yang lain mereka mengambil Tuhan dalam kehidupan mereka itu sekadar berjuzuk-juzuk. Mana kita akan sembahyang hari Ahad, kita akan sembahyang waktu hari perayaan besar atau perayaan kecil. Ala kulli hal, dia ambil Tuhan tu berjuzuk-juzuk. Islam tak. Islam kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Itu ikrar dia. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah tu sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam tu sebagai jalan hidupku. Jadi umat Islam bila dia kata Islam tu sebagai jalan hidup, keberadaan Tuhan di sisi dia itu adalah sejak dari dia buka mata sampai dia pejam mata balik. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, wa na'udzubillahi min zalik, kita minta jauh daripada Allah Ta'ala, daripada kita, daripada pahaman seperti ini. Apa dia? Adalah daripada kalangan manusia itu mengambil Allah Ta'ala itu berwaktu juga. Waktu zuhur, maghrib, asar, isyak, subuh. Ini sembahyang subuh, ingat Allah Ta'ala. Dia ingat Allah Ta'ala pada sembahyang subuh, nanti sembahyang zuhur ingat Allah Ta'ala sembahyang zuhur, ingat Allah Ta'ala pada sembahyang asar, ingat Allah Ta'ala pada sembahyang maghrib, ingat Allah Ta'ala pada sembahyang isyak. Bagaimana dia meletakkan Allah Ta'ala setelah sembahyang zuhur?
Dia kata ni nak sembahyang zuhur kita tak boleh buat jahat ni, tak boleh bohong, tak boleh menipu. Lepas sembahyang zuhur, di mana dia meletakkan Allah? Jadi Allah Ta'ala tidak pernah berpisah daripada dia. Jika seorang hamba datang kepada Allah dalam keadaan berjalan, Allah datang padanya dalam keadaan berlari. Dan siapa yang datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berlari, Allah Ta'ala datang lebih cepat daripada itu. Bahkan Allah rapat dengan mereka lebih rapat daripada urat leher yang ada pada batang leher mereka, insyaAllah. Sampai tangan macam tu hadis disebutkan oleh Nabi SAW. Maka tu sebab kita muhasabah, kita mengkoreksi diri kita, kerana kita akan diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Apa yang diperhatikan oleh Allah? Apa yang ada dalam hati lubuk sanubari kita, jantung sanubari kita ini. Sebagaimana sabdaan Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila sawarikum. Allah Ta'ala tak pandang pada paras rupa tubuh badan kamu. Handsome ke tidak, kurus, gemuk, tinggi, pendek, bulat, bujur. Allah tak pandang hak tu. Ni orang kurus, orang kurus Allah Ta'ala lebih pandang daripada orang gemuk. Tak. Yang ada cuma hadis Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala berbanding mukmin yang lemah. Jadi maksudnya apa? Ini tuntutan untuk menjaga kesihatan, tuntutan untuk aktif supaya ibadahnya tidak terganggu. Itulah ada hadis sebut kopi itu. Jadi itu sebab yang dipandang oleh Allah Ta'ala, pandangan untuk jadi pahala tu apa dia? Iaitu walakin yanzuru ila qulubikum, apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita dihiasi dengan sifat-sifat mazmumah, hati kita diselangi dan dipagari dengan sifat-sifat yang terkeji, maka bagaimana pandangan Allah terhadap kita? Saya ingat kata guru kami Syekh Hasan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Hasan Al-Bakhur, kata dia, sebagaimana manusia yang mempersolekkan dirinya dengan bedak, potong rambut elok-elok, jambang bagi kemas, misai bagi rata, rambut bagi kemas, pakaian bagi smart untuk tatapan manusia, mengapa mereka lupa untuk memperhiaskan hati mereka yang merupakan tempat tatapan Allah Ta'ala? Kalau orang saja nak tengok kita, kita pilih baju. Baju apa kita nak pakai ni? Lagi kenduri orang ramai, baju saja kita pilih. Apatah lagi tatkala Tuhan itu memandang kepada kita, insya-Allah. Jadi itu yang lebih utama dalam penghidupan kita. Jadi itu sebab Allah tak pandang pada para rupa, Allah tak pandang banyak mana amal kamu. Itu dia kata apa? Wala ila a'malikum, dan amal kelakuan kamu, berapa banyak Allah kamu dah buat, Allah tak tengok. Sebab apa Allah tak tengok? Kita dah bahas semalam. Apa dia? Iaitu dari kerana amal itu hanyalah bekalan. Adapun yang kita nak dambakan ialah rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terpaling utamanya. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, adapun yang dia bahas ini sebagai mukhtasar. Apa tu mukhtasar? Ringkasan dalam menjaga hati. Adapun kalau nak mendalami lebih dalam isu hati ini, berpindahlah kamu kepada kitab yang lebih besar yang dinamakan di Ihya Ulumuddin, iaitulah penghidup bagi ilmu agama, Ihya Ulumuddin, insya-Allah. Karangan beliau juga. Ini menetapkan maratib pengajian ilmu, insya-Allah. Dia tak boleh kita terus lompat. Ada orang dia minta maaf sungguh, loba dia nak mengaji, tapi tak padan dengan pengetahuan. Itu sebab Imam Ghazali kata di sini apa? Dan apa yang telah aku katakan tadi maka cubalah fikirkan baik-baik apa yang telah aku katakan tadi, kerana engkau adalah orang yang cepat faham. Engkau di sini mana siapa? Kepada muridnya. Surat ini kita Ayyuhal ni asalnya adalah sebuah surat yang dikirim kepada muridnya, yang murid tadi mengirim kepada Imam Ghazali beberapa soalan dan nasihat. Maka ketika itu Imam Ghazali membalasnya kembali dengan merupakan 25 nasihat ini tadi. Jadi itu sebab dia kata, aku dapati engkau adalah orang yang faham dan orang yang cepat faham, dan dengan perkataan yang sedikit, cakap sikit tapi dah fahamnya lebih. Ini kita panggil futuh, insya-Allah. Futuhnya apa? Cakap sikit tapi Allah bagi faham lebih, insya-Allah. Itu yang kita minta kepada Allah Ta'ala, Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ftah alaina, Allahumma ftah alaina. Aftah ni mana bukakan, jadi futuh dibukakan. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina
min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Minta pada Allah bukakan. Dengan sebab yang sedikit tadi kita cukup bagi faham, tak payah cakap banyak kali. Subhanallah taala anhu. Jadi tu Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berpesan, ilmu ini ialah ilmu kebersihan hati. Ilmu cuci hati kita ni. Subhanallah taala anhu. Itu kita mengaji ilmu untuk mengkoreksi diri kita, untuk memperbaik, anjakkan paradigma dalam diri kita untuk lebih taat menjadi hamba, insya-Allah. Lebih taat menjadi hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, ketahuilah yang kita sedang perbahaskan ini merupakan ilmu fardu ain jur, insya-Allah. Ilmu yang dituntut la budda, tidak semestinya tidak, bahawa seorang Muslim itu menuntut bagi dirinya bisyakhsan, dengan diri dia, dengan kehendak hati dia sendiri kena belajar perkara ini. Bukan dia kata tak apalah, dah ada orang pandai dah tasawuf, aku tak payah mengaji tasawuf. Tak boleh seperti itu, kerana itu fardu kifayah. Adapun fardu ain ialah fardu tuntutan bagi setiap orang. Subhanallah taala anhu. Dan apa kata dia lagi? Dan engkau belajar hukum-hukum, ini berkait kepada ilmu fiqh. InsyaAllah fiqh pun kena belajar. Sekadar engkau belajar hukum-hukum yang berkenaan dengan kesempurnaan mengerjakan kefarduan yang diwajibkan, itu fiqh, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepadamu hingga engkau menghasilkan ilmu ni. Ilmu tu terhasil. Berhasilnya orang mengaji ilmu ni bila dia dapat mengkoreksi diri dia. Selama mana dia mengaji tetapi pandangannya masih memandang kepada kejahilan orang. Bila dia mengaji ilmu, mengajarkan ilmu, tapi pandangan matanya masih melihat kepada kekurangan dan kedangkalan manusia dalam menuntut ilmu, maka dia belum sempurna dalam menghasilkan ilmu. Ini kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kenapa dia menuntut ilmu? Menuntut ilmu bagi dia untuk sucikan hati dia, bukan sucikan hati orang. InsyaAllah. Jadi itu sebab dalam penyucian hati itu tadi, bagaimana caranya? Itulah raja' ilallah, balik kita kepada Allah Ta'ala. Dan kata Imam Ghazali lagi, dan hendaklah engkau kerjakan perkara yang keempat. Apa dia? Bahawa engkau jangan menghimpunkan harta dunia lebih banyak daripada cukup makan setahun, seperti apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW bagi sebahagian daripada isteri-isterinya. Dan baginda bersabda, Allahumma ja'al qawta ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Muhammad ini hanya cukup-cukup sahaja, secukupnya sahaja. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mempersiapkan makanan cukup setahun ini bagi kesemua isterinya, tetapi hanya bagi mereka yang lemah imannya sahaja. Adapun isterinya yang kuat imannya, maka Nabi SAW hanya mempersiapkan baginya makanan untuk sehari setengah sahaja. Allah, ni hebat Nabi kita Muhammad SAW. Dia bukan sekadar Nabi untuk umat, tapi dia Nabi pada isteri-isterinya juga. Isteri Nabi Muhammad SAW dicatatkan dalam kitab Sifat 20 karangan Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya Betawi. Kata dia, saat kewafatan Nabi SAW, isteri yang kekal dengan Nabi SAW ada 9 orang. Adapun kalau keseluruhan isteri Nabi SAW 13 orang. Khadijah radhiyallahu anha yang meninggal dahulu sebelum Rasulullah, dan ada 2 yang diceraikan oleh baginda Nabi SAW sekadar untuk membebaskan kaumnya. Masyaallah taala anhu. Jadi ada 9 orang. Dalam 9 orang tu pula, bukan kita kata semua isteri Nabi SAW ni salihah wal warakah. Dia bukan dia warak, insya-Allah. Ada yang tinggi imannya dan ada yang lemah imannya. Lemah di sini maknanya, ya Rasulullah nak makan apa ni? Maknanya minta maaf lah, bahasa kita bukan merendahkan isteri Nabi SAW. Tidak sekali ada niat seperti itu. Cuma nak memahamkan apa kata Imam Ghazali. Rasulullah menyediakan juadah rezeki untuk isteri-isterinya lain-lain. Masya Allah. Isteri yang pertama barangkali kuat imannya, jadi Rasulullah SAW tahu, kamu gagah, kamu bersabar, aku dahulukan kepada mereka yang kurang imannya tadi tu, yang masih apalah nak makan esok ya Rasulullah. Itu sebab ada hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala ada seorang hambanya yang mendatangi tempat pembaringannya,
Dia sampai di tempat baring, balik kerja lah kata orang. Ma'isyah, cari pekerjaan, dapat harta dunia, penat. Bila dia penat, usaha atas dunia, dia baring. Maka bila tak dia baring, dia pun letak tangan atas kepala. Apa kata si hamba tadi? Apalah rezeki kita esok hari ni, kata Allah. Apalah rezeki aku esok hari, kata insya-Allah. Maka tatkala itu Allah Ta'ala berfirman, celaka hambaku itu, kata Allah Ta'ala. Celaka hambaku itu. Dia bertanya kepada aku tentang sesuatu yang telah aku tetapkan untuk dia. Sedangkan aku tak pernah bertanya kepada dia apalah amal dia esok hari pada aku. Allah tak tanya hal itu. Tapi dia sibuk tanyakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri dia. Maka sebab Imam Ghazali rahimahullah taala kata, jangan engkau himpun harta dunia lebih banyak daripada cukup makan setahun. InsyaAllah, itu dia. Katalah setahun, kalau sebulan kita boleh hidup dengan kadar bayaran 1,500. Contoh, insyaAllah. Sebab tu kadar minimum yang letak kali kerajaan tak? Di 1,500. Setahun berapa target rencana yang perlu dia ada? Iaitu sekira 15,000. Dan ke atas 18,000. Kita kata 20,000 lah. Itu cukup untuk memada setahun, kata Masya Allah. Pada pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, masya-Allah. Jadi itu sebab bila kita melihat di sini kata Nabi SAW, sesungguhnya jadikanlah keluargaku makanan yang secukupnya. Cukup mana cukup dalam makan, iaitu yang kita minta setiap kali kita berhadapan dengan rezeki, berhadapan dengan nikmat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah dengan rezeki yang, dengan apa rezeki yang telah engkau berikan kepada kami. Mana berkat? Berkat itu bila sedikit mencukupi, bila banyak boleh memberi. Itu baru berkat. Yang tak ada berkat tu mana? Sikit mengeluh. Oh, tak pernah cukup. Mana ada cukup rezeki saya ni, kata Masya Allah. Mana ghairul barakah, tak ada berkat. Sikit tak cukup, banyak tak boleh bagi. Udah kaya banyak tak boleh bagi. Tak, bukan roja. Aku nak bagi ni, Masya Allah Ta'ala. Maka muhasabah kembali, adakah keberkatan dalam rezeki kita pada saat ketika itu. Jadi itu sebab 4 nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini tidak lain tidak bukan adalah untuk kita pada hamba yang sedang salik ilallah, iaitu orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengukur ataupun mengira kembali, muhasabah, hisaban, iaitu nasabah, buat pertimbangan. Adakah kita melakukan 4 perkara ni? Apa dia? Pertama, kita jaga ataupun kita lihat balik bagaimana pergaulan kita dengan Tuhan kita. Adakah kita mengambil Allah tu sekadar waktu sembahyang, ataupun adakah kita itu sentiasa berdampingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama. Yang kedua, Imam Ghazali suruh kita koreksi diri kita, bagaimana hal hukum keadaan diri kita, kemampuan kita dalam melaksanakan ibadah sebelum kita mendahulukan orang lain. Itu sebab Nabi SAW bersabda, khairukum alyanukum manakib. InsyaAllah, sebaik-baik kamu adalah orang yang alyanukum manakib. Apa tu alyanukum manakib? Ulama bahas, alyanukum manakib itu ialah orang yang sedegera dalam menerima perintah. Saat disuruh ke depanlah ia, disuruh ke belakanglah ia. Ini mana? Orang yang memasuki saf. Bila kata imam kata, stainu sufufakum, lurus dan rapatkan saf, dia pun terus luruskan saf, dia rapatkan saf. Ini dia panggil alyanukum manakib, insya-Allah. Itu sebab kita gunakan kaedah istilah fiqah tadi apa? Kaedah barang siapa yang mendahulukan orang lain dalam urusan ibadat, hukumnya makruh. Itu kaedah kiasnya macam mana? Seperti seorang laki-laki yang sedang bercinta dengan seorang wanita. Laki-laki A ini tadi dia ada sahabat. Lalu wanita pun datang kepada laki-laki A mengatakan, wahai A, sesungguhnya sahabat awak telah masuk meminang saya. Padahal dia bercinta dengan A. Tapi kawan si A tadi masuk meminang makwa dia. InsyaAllah. Lalu si A pun mengatakan, oh, tu kawan saya tu macam mana ni? Dia tu anak orang kaya, dia pinang awak. Kalau dia dah pinang awak dulu, tak apalah, apa boleh buat, terima je lah pinangan dia. Kata ulama makruh. Kenapa? Kerana perkahwinan tu ialah ibadah. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadat, hukumnya makruh. Dia tak kahwin lagi, dia suruh orang lain kahwin, makruh. Subhanallah ta'ala anhu. Begitulah perumpamaan lebih ringkas yang rata-rata dalam kehidupan kita. Apa dia? Keadaan orang yang gemar menyuruh orang lain masuk saf depan. Itu ibadat, Masya Allah. Tuan, tu ada kosong depan.
Dia suruh orang, pada saf tu dia saja boleh pergi, dia saja boleh memenuhkan ke depan, tapi dia suruh orang ke depan. Ini pun makruh hukumnya. Melainkan dia sudah di depan, kosong, penuhkan ke depan. Yang itu tak apa. Ni yang dia di belakang, nampak kosong, depan. Dia suruh orang ke depan, itu hukum makruh. Jadi tu sebab yang kedua kata Imam Ghazali, maka kerjakan olehmu 4 perkara. Yang kedua itu koreksi diri kita dalam urusan ibadat. Sebelum kita memerintahkan, sebelum kita beri tanggungjawab ibadah tu kepada orang lain. Yang ketiga, koreksi bagaimana cara kita menuntut ilmu. Adakah kita menuntut ilmu itu tadi untuk memperbaiki diri kita atau untuk memperbaik orang? Tabarakallah ta'ala. Dan yang keempat, bagaimana cara kita dalam mencari harta dunia. Adakah berlebih-lebihan daripada kadar yang diperlukan oleh kita, ataupun sekadar cukup untuk meneruskan penghidupan kita di atas muka bumi ini. Inilah 4 nasihat Al-Imam Ghazali yang disuruh kerja, insya-Allah. Dan saya terus habiskan dengan nasihat ke-25 sebab lepas tak dan, nasihat 25 tak dan, insya-Allah. Insya-Allah satu lagi kuliah kita akan datang, kita akan baca nasihat ke-25, iaitulah sebagai penutup dan doa. Habis dah. Jadi nasihat dia itulah dia 24 nasihat, dan nasihat yang ke-25 ini adalah wasiat terakhir Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ayyuhal Walad untuk muridnya, dan ia mendoakan kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mendoakan kebaikan buat para pembacanya dan juga mengajarkan kepada kita suatu doa yang baik untuk diamalkan, insya-Allah tabarakallah taala. Itu kita sambung pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum kita tangguh pengajian pada pagi mulia ni, saya buka ruang soalan kalau ada ingin bertanya. Falyatafaddal ma'jura. Baik, kalau tak ada soalan, sekadar itu sahaja dahulu insya-Allah. Tapi terlebih dahulu saya ingin buat satu pengumuman kepada ayah-anda ibunda rahmatullah taala sekalian. Kami di Pondok Bustanul Ashrafiyah sekarang sedang mengadakan tambakan tanah untuk membina asrama baru pelajar, yang mana kita merencanakan untuk menambah sebanyak 100 lori tanah merah. Dan alhamdulillah hingga hari ini, untuk tahun ini kita telah menambah sebanyak 30 lori tanah merah. Tabarakallah, semalam terakhir 30 lori tanah merah, dan kita merencanakan 100 lori itu untuk sepanjang bulan 3 ini sehingga 31 hari bulan 3, kerana permit yang dikeluarkan oleh pejabat tanah daerah galian di Hulu Selangor mengeluarkan permit pengeluaran tanah sehingga 31 hari bulan 3. Jadi saya menyuruh kepada ayah-anda ibunda rahmatullah taala yang dapat bersama-sama membantu kami dalam menambak tanah ini, yang mana jumlah nilaian untuk satu lori tanah merah adalah sebanyak RM250. Jadi kita ingin mencapai target 100 lori dalam tempoh sehingga 31 hari bulan 3 ini. Jadi diharap sekiranya ada ayahanda ibunda rahmatullah taala yang ingin berkongsi infak atas nama ayahanda ibunda ataupun arwah yang telah pergi, mewakafkan dengan satu tanah lori untuk pembangunan asrama Pondok Bustanul Ashrafiyah di Hulu Selangor, dapatlah bantu kiranya insya-Allah tabarakallah. Jadi sekadar itu saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لقدر أنثى والذكر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.